Hello sayang. Apa dia? Nak melancong? Kat mana tu? Tak tahu lagi. Bila? Bulan depan? Okey. So awak suruh saya carikan dah ni? Okey, boleh. Korang ada masalah macam tu? Tak tahu nak melancong ke mana? Jangan risau. Dengan adanya syarikat Alibaba Enterprise yang menyediakan perkhidmatan pelancongan dengan harga dan pakej yang cukup murah, cukup senang, mudah apply dan cukup kasih sayang. Okey, untuk pengetahuan korang, syarikat Alibaba Enterprise telah beroperasi selama 3 tahun. Cukup lama Dan kita orang mempunyai beribu pelanggan pada sebelum ni yang telah menyertai kita orang punya promosi untuk melancong. Okey, jika korang tak tahu nak melancong ke mana, jangan risau. Alibaba Enterprise menyediakan perkhidmatan pelancongan ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropah dan sebagainya. Okey, untuk melancong ke Afrika Utara, syarikat Alibaba Enterprise menyediakan perkhidmatan melancong ke sebuah negara iaitu Morocco. Kenapa Morocco? Majoriti pelanggan kami pada sebelum ini berminat untuk pergi ke negara Morocco kerana mempunyai satu bandar iaitu Casablanca. Kenapa Casablanca? Okey, jika tuan-tuan pergi ke Casablanca, terdapat satu keunikan yang sangat indah yang membuat tuan-tuan dan puan-puan terpesona. Okey, silap ibu lah tak nak balik Malaysia tau, duduk sana. Okey, dengan melancong di syarikat kami, korang boleh mencuba pakaian tradisional di sana, makanan yang halal di sana, permainan tradisional di sana, serta boleh pergi ke tempat-tempat menarik di sana. Okey, tanpa membuang masa, jom kita kenali Bandar Casablanca dengan lebih lanjut. Masyarakat di Morocco mempunyai budaya dan tradisi mereka yang unik, terutama dari segi pemakaian tradisional mereka. Pelbagai pakaian tradisional mereka yang terdapat di Morocco sama ada untuk lelaki maupun perempuan. Setiap pemakaian lelaki dan perempuan mempunyai keunikan dan keistimewaan mereka yang tersendiri. Antaranya ialah jalabah. Jalabah adalah sejenis pakaian panjang yang longgar yang boleh dipakai oleh orang-orang dari kedua-dua jantina. Mereka mempunyai lengan panjang dan biasanya hood yang tajam. Item pemakaian tradisional yang paling sering dikaitkan dengan Maghribi ialah mempunyai akar Berber, dan dengan itu boleh ditemui di tanah Afrika Utara yang lain di mana Berber diselesaikan, misalnya di Algeria dan Tunisia. Jalabah Bezoua bagaimanapun berasal daripada bandar Bauzu Maghribi dan unik di negara ini. Kain itu lebih nipis daripada biasa jalabah dan boleh mengambil masa sebulan untuk membuatnya dengan tangan. Seterusnya, takita. Sama seperti kaftan, takita adalah barang pakaian yang panjang dan longgar yang boleh dipakai oleh wanita di Maghribi dan biasanya dipakai untuk perayaan dan acara istimewa. Ia diperbuat daripada dua keping pakaian yang cukup jelas dan pakaian yang indah ini dihiasi dengan manik jahitan butang dan butiran bersulam. Terdapat juga pakaian yang dipanggil dira. Di Sahara, lelaki memakai gondura longgar terbuka di sisi yang dipanggil dira. Oleh itu, ia mengekalkan pengudaraan badan. Jahitan keemasan di bawah bahagian biasanya dibuat dengan buatan tangan. Sahrawis memakai seluar gundaris di bawah gondura mereka. Seluar begi tradisional yang membolehkan lelaki duduk dengan lebih selesa di atas lantai. Dira biasanya datang dalam dua warna. Dira biru dipakai dalam kehidupan seharian dan yang putih untuk majlis perkahwinan dan majlis khas yang lain.
Yang seterusnya adalah makanan tradisional dan popular di Morocco atau dikenali sebagai Maghribi. Yang pertama adalah tajines ayam Maghribi. Ianya adalah hidangan daging yang disediakan dalam periuk tradisional Maghribi yang disebut tanjine. Yang menjadikannya rasa hidangan ini semula jadi. Ayam ini biasanya disajikan dengan makanan Ireland, nasi atau makanan lain berdasarkan kafe atau restoran yang anda lawati. Apa yang membuatkan makanan ini istimewa adalah kerana ianya disiapkan dalam tajine. Yang kedua, harira. Hidangan ini adalah makanan biasa yang kebiasaannya dimakan oleh rakyat Maghribi ketika berbuka puasa pada bulan Ramadan. Hidangan ini juga biasa di negara-negara Afrika seperti Mesir dan Tunisia. Sebilangan orang memakan harira sebagai permulaan sebelum makan besar. Walau bagaimanapun, anda boleh memilihnya sebagai makanan utama sebagai sos. Yang ketiga, omelet Berber. Sekiranya anda menyukai telur, anda pasti akan dapati telur dadar Berber, salah satu kombinasi telur paling enak yang pernah anda makan sepanjang hayat anda. Telur ini disiapkan dalam tajine tradisional dan digoreng menggunakan minyak zaitun. Apa yang membuatkan telur dadar Berber berbeza dari telur dadar yang biasa adalah kerana mereka menggunakan rempah-rempah yang terpilih dan istimewa. Yang keempat, cermola ikan. Cermola adalah rasa tradisional yang digunakan semasa menyediakan ikan di kebanyakan negara Afrika Utara seperti Tunisia, Maghribi dan Mesir. Maghribi mempunyai pelbagai jenis spesies ikan kerana dekat dengan pantai Laut Mediterranean dan Lautan Atlantik. Hidangan cermola ikan disediakan dengan menghiris sos cermola pada ikan dan kemudian memanggang ikan di atas arang batu selama beberapa minit. Cermola ikan biasanya disajikan dengan nasi, ubi kayu atau makanan lain mengikut cita rasa anda. Dan terakhir, pastilah ayam Maghribi. Hidangan ayam ini adalah salah satu hidangan yang terkenal di Maghribi yang akan anda temui di kebanyakan restoran. Gabungan pemadat telur dadar, cengkerang pasti, warga ranggup menyembunyikan ayam saffron yang gurih dan topping kacang almond goreng yang manis dengan air bunga oren adalah yang memberikan hidangan ini rasa yang luar biasa. Hidangan ini adalah salah satu yang perlu anda cuba semasa anda tiba di Maghribi. Jika anda mengembara ke seluruh negara Maghribi di Afrika Barat, anda akan melihat tempat yang sangat unik. Ini termasuk rumah yang subur di pegunungan atas, bukit-bukit di wilayah Rif, pantai bersih yang menghadap ke Mediterranean, dan perkampungan tradisional Berber di Sahara. Dengan landscape yang berbagai dan cantik, tidak heran anda bahawa penduduk Maghribi serta memberikan banyak masa lapang mereka di luar rumah. Daripada trekking, menunggang unta, kapal salji dan luncur angin, penduduk Maghribi memanfaatkan sepenuhnya bumi. Ini juga berlaku untuk kanak-kanak yang sering keluar untuk bermain beberapa permainan yang lebih tradisional seperti Ifri, Jeng Cash dan Ronda. Pernahkah anda bermain Jenga? Permainan di mana pemain menarik dan menyusun muka kayu kecil di atas satu sama lain sehingga menjadi runtuh. Permainan Maghribi iaitu Ifri adalah serupa tetapi sedikit lebih kompleks. Daripada menggunakan meja seperti di Jenga, permainan ini dimainkan di gelanggang Hit and Catch, which mudah bukan? Tapi tidak, sekurang-kurangnya hanya pada peraturan sahaja. Orang yang ditetapkan memulakan permainan dengan menendang bola kain ke udara, manakala dua pasukan cuba menangkapnya. Pemain yang menangkap bola menendangnya ke atas dan di atas kepala pemain lain. Mereka perlu memastikan untuk menghalakan bola kain buruk pada salah seorang atau sepasukan mereka, kerana kemenangnya ialah pasukan yang boleh membuat 10 tangkapan sebelum pasukan lain mencurinya. Tidak semua permainan tradisional Maghribi boleh dimainkan di luar. Ronda sebagai contoh mempunyai beberapa persamaan dengan permainan kad atau fish, tapi dengan lebih banyak tombol di luar. Sebenarnya, permainan ini amat sukar untuk saya jelaskan, tetapi saya akan cuba untuk menerangkan faktor asasnya. Permainan ini adalah untuk dua orang pemain atau dua pasangan. Salah seorang dari pemain akan menjadi dealer, iaitu orang yang memulakan permainan dengan memberi kad kepada pemain. Dealer memberikan setiap pemain 3 kad untuk tangan pertama. Kemudian dia akan meletakkan 4 lagi kad menghadap ke atas meja. Jika kad itu sepadan dengan salah satu daripada 4 kad tadi, pemain boleh mengambil kad itu dan meletakkannya sebagai pasangan yang sepadan di hadapannya. Ini dipanggil capturing. Bola sepak adalah sukan paling popular di Morocco, terbukti dengan fakta bahawa ia dimainkan oleh majoriti penduduk di masa golongan muda. Mereka mencipta pertandingan bola sepak tahunan bernama Motoloco dengan populariti sukan itu hingga ini.
Pertandingan ini mempunyai 16 ganda bersaing untuk gelaran dengan pemenang dari negara menyembuhkan ke Liga Juara-Juara Afrika. Antara tempat-tempat menarik ataupun tempat yang bersejarah yang perlu dilawati adalah Aid bin Hadau, iaitu kubu batu emas yang mempesonakan semua yang berkunjung. Tempat ini seperti kisah dongeng, tidak heranlah Menara Oren dengan laluan berliku di dalamnya menjadi lokasi filem kegemaran Hollywood. Anda juga boleh tidur di kasbah jika anda ingin merasai pengalaman penuh Aid bin Hadau. Walau bagaimanapun, bekalan elektrik di dalam kubu itu sendiri tiada. Jika anda merancang untuk berjalan kaki ke kawasan pedalaman Maghribi, Aid bin Hadau pastinya berada di dalam senarai anda harus lawati. Cuba datang pada awal pagi ataupun lewat tengah hari untuk pengalaman yang tenang dan sunyi, kerana bas penyiaran yang ramai turun di sekitar 10 pagi hingga 2 petang. Selain daripada itu, tempat pelancongan unik pertama yang mesti anda lawati di Maghribi adalah Masjid Hassan II. Masjid ini terletak di Bandar Baru Casablanca sebagai masjid terbesar di Afrika yang boleh memuatkan 105,000 para jemaah. Ia juga dibina dan dibiayai oleh Raja Hassan II. Masjid ini direka oleh arkitek Perancis yang bernama Michel Pinciau dan mengambil masa selama 6 tahun untuk dibina dan disiap pada tahun 1993. Masjid moden ini berkeluasan 2 hektar berserta sebuah bangunan yang besar dan memerlukan seramai 10,000 pekerja binaan. Hiasan bangunan dan dengan perincian berjubin mama, mozaik dan zelish ia diberikan untuk menghormati seni bina Islam tradisional di Morocco. Dan akhir sekali, salah satu tarikan pelancong yang terkenal di Maghribi adalah Meknes. Meknes adalah tempat yang lebih kecil dan lebih santai daripada Marrakech ataupun Fez. Tetapi ia mempunyai semua daya tarikan yang ada untuk diharapkan lebih daripada bandar empire, termasuklah Madinah yang terpelihara dengan baik yang dipenuhi dengan pasaran yang mudah dinavigasi. Meknes ialah ibu kota semasa pemerintahan Sultan Maulid Ismail pada abad ke-17 dan merupakan karya seni bina Maghribi yang lengkap dengan pintu pagar besar dan ukiran yang mengagumkan. Okey, orang semua dah dengar dari penjelasan dari diorang kan? Penjelasan tentang pakaian dari Encik Aikal, makanan dari Encik Muhammad Amir Hakim, permainan dari Encik Azman dan tempat menarik serta sejarah tersendiri dari Encik Muhammad Aminuddin. Okay, so saya ada penjelasan tentang feedback dari pelancong. Okay, ini adalah feedback dari 3 pelancong. Anda boleh tengok di antara 3 tu. Okay, rata-rata pelancong yang mengerti kami semuanya gembira dengan layanan kami. Okay, kalau abang-abang dan kakak-kakak semua tak perlu risau. Kalau scammer ke apa ke, okay, kami tak macam tu. So kalau nak tengok feedback selebihnya boleh pergi ke FB kami, Alibaba Travel. Okay, seterusnya saya ingin menerangkan tentang package yang kami sediakan. Terdapat 4 package yang kami sediakan. Antara package yang kami sediakan ialah package A, package B, package C dan package D. Okay, package A 7 hari 6 malam bermaksud seminggu. Kos dia ialah RM4,000 untuk 2 orang. Okay, package B 14 hari 13 malam untuk 2 minggu. Okay, kos dia lebih kurang RM5,000 untuk 2 orang. Okay, package C 21 hari 20 malam untuk 3 minggu. Dan kos dia ialah RM6,000 untuk 2 orang. Okay, package yang terakhir, package D 31 hari 30 malam. Ini bermaksud sebulan anda berada di sana. Anggaran lebih kurang dalam RM7,000 untuk 2 orang. Okay, tuan-tuan dan perempuan semua jangan risau tentang package yang kami sediakan. Package kami sangatlah berpatutan. Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi 3 tempat laman FB kami, iaitu Alibaba Travel, atau boleh hubungi kami di talian 012 3456 789, atau boleh pergi ke laman website kami www.alibabatravel.com.my. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.